pengerusi Parti Pejuang, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, di mana beliau menjelaskan bagaimana Pejuang sebenarnya telah meminta beberapa pindaan dibuat terhadap perlembagaan Parti Pejuang, dan perpindaan itu telah dibuat. Okey, dan berdasarkan makluman bahawa perkara itu diterima baik oleh Pejuang, ROS, dan pihak yang berkaitan telah dimaklumkan bahawa parti itu boleh didaftarkan, tetapi perlu rujuk kepada menteri. Dan sebelum mahkamah sempat membuat keputusannya berhubung pemfailan oleh Parti Pejuang nak minta ROS untuk membuat keputusan, ROS tiba-tiba buat keputusan untuk menolak pendaftaran Pejuang atas alasan ianya tidak tertib dan sebagainya. Nah, pertama sekali kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa ROS berkata dia perlu rujuk kepada menteri, di situ dah ada tanda soal besar. Ya, ini jelas menunjukkan ada unsur politik, kerana menurut makluman, okey, ROS memberitahu bahawa memang berdasarkan semua kriteria yang telah disempurnakan oleh Pejuang dan sebagainya, maka parti itu boleh diluluskan. Okay, tiba-tiba lepas dibincangkan dengan menteri, penolakan dibuat. Okay, keduanya, ini adalah bukti ketakutan pihak yang berkaitan di dalam kerajaan terhadap kekuatan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Blok Bebas Kuasa Ketiga. Saya dah beritahu berulang kali, apabila parlimen dibubarkan, tidak ada MP ada kerusi. Ya, pada ketika itu ianya hanya berdasarkan kekuatan aura parti. Aura PPBM ni milik Tun, dan Tun bukannya dia berada dalam PPBM. Kalau dulu PPBM itu adalah sama dengan Tun, dan Tun adalah sama dengan PPBM. Apabila Tun keluar, anda dah lihat lebih 75% akar umbi dan ketua-ketua bahagian dan cawangan sudah berundur dari PPBM, hingga ada pembongkaran oleh pihak UMNO yang menunjukkan bahawa PPBM menawarkan wang untuk menubuhkan cawangan baru sebab dia kurang akar umbi, dia kurang ketandusan pemimpin dan sebagainya. Okey, jadi PPB, bila Mahathir nak tubuhkan Pejuang, tertubuh ke tak tertubuh ke, aura PPBM tu sekarang duduk ada dalam Pejuang. Okey, dan saudara-saudari perlu ingat, sebelum pilihan raya umum ke-14, PPBM tu tidak didaftarkan, tetapi dia akhirnya menjadi kingmaker. Dan sekarang rakyat bertambah meluat terhadap UMNO, bertambah meluat terhadap PAS, bertambah meluat terhadap PPBM versi yang ada sekarang. Jadi sudah pasti Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan Blok Bebas Kuasa Ketiga dia akan memiliki orang yang lebih hebat, biarpun Pejuang tidak didaftarkan. Jadi pihak yang berkaitan dengan apa? Semua ni tak ada plan B. Kita tak boleh maklumkan. Tapi plan B bukan setakat plan B, ada plan C, ada plan B. Jadi kita tak bimbang langsung tentang pendaftaran Pejuang. Apa yang dilakukan sebenarnya oleh puak kerajaan yang tidak sedar bahawa inilah yang hendak ditonjolkan oleh Pejuang kepada umum. Lihatlah, inilah perangai kerajaan. So sebenarnya mereka terjerat, yang terjerat adalah blok kerajaan. Yang terjerat adalah blok kerajaan yang jelas takut dengan Pejuang, takut dengan aura Tun Dr. Mahathir Mohamad, takut dengan aura Blok Bebas Kuasa Ketiga. So inilah yang saya maksudkan, blok kerajaan sekarang tidak tahu apa yang dia buat. Sama dengan UMNO, kalau kau lihat semalam, saya dah jelaskan, Majlis Kepimpinan Tertinggi UMNO dia dalam keadaan tertekan. Zahid Najib tidak mewakili, atau MKT UMNO tidak mewakili aspirasi dan kehendak kesemua pemimpin UMNO. Majoriti dalam UMNO tolak gandingan Zahid dengan Najib. So MKT UMNO bagaikan parti kecil yang berasingan, tidak mewakili majoriti dalam UMNO. Jadi mereka tertekan sebab majoriti dalam UMNO, pemimpin bahagian dan sebagainya, nak UMNO tarik diri daripada
Perikatan tarik sokongan daripada Perikatan Nasional dengan serta-merta. Zahid tak nak, dia nak tunggu sampai bulan Februari sebab dia harapkan angka COVID akan menurun. Sebab seandainya pada ketika itu, apabila angka COVID sudah menurun, dia tarik sokongan UMNO daripada Perikatan Nasional dan pimpinan Perikatan Nasional tumbang, maka kemungkinan tinggi yang di-Pertuan Agong akan bubar parlimen. Jika Zahid tahu, jika dia tarik sokongan UMNO daripada kerajaan pimpinan Perikatan Nasional sekarang dan angka COVID tinggi, kemungkinan besar Agong tidak akan setuju untuk bubar parlimen. Jadi apa yang akan berlaku adalah akan berlaku pelantikan Perdana Menteri baru. Zahid amat takut gandingan Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama Tengku Razali Hamzah akan menerajui tampuk kepimpinan negara. Dan pada ketika itu akan masuk fasa rule of law. Dan bila masuk fasa rule of law, tidak mungkin mereka akan melepaskan diri mereka daripada jerat keadilan. Inilah yang Zahid dan Najib hendak. Dan Ahmad Maslan sendiri dah mengaku semua ni adalah berkisar di sekitar kes-kes mahkamah. Dan mengaku, bukannya saya menipu, memang mereka dah mengaku segala apa yang dilakukan oleh tim A ni adalah berkisar di sekitar kes-kes mahkamah. Bukannya penyatuan ummah, bukannya perpaduan ummah, bukannya Melayu Islam, bukannya kerajaan Melayu Islam. Nonsense. Ianya hanyalah berpandu kepada kes-kes mahkamah. Okay. So saya dah beritahu, Zahid hanya cuba beli masa dengan berpura-pura setuju bahawa MKT ni dia nak tarik sokongan dan sebagainya. Kemudian dia orang mesyuarat. Lepas tu apa yang terjadi dalam mesyuarat? Keputusan yang dibuat serupa macam tak buat keputusan langsung. Oh, kita akan tunggu PAU hujung bulan Januari. Kan saya dah kata Zahid membeli masa. Akhirnya dia akan perlahan-lahan cuba menarik benda ni sampai hujung Februari. Okey. Dan ada pemimpin bahagian tertentu yang sudah tidak puas hati. Mereka sebaik selepas PAU, kalau Zahid masih bermain atau cuba menangguhkan perkara ni, berpecahlah UMNO dan mereka akan tarik sokongan serta-merta daripada kerajaan pimpinan Perikatan Nasional. Dan akhir sekali sebelum saya beredar, okay, PAS, okay, kami akan lihat dan kemudian menilai. Ini adalah satu kenyataan, minta maaf saudara-saudari, tetapi bodoh. Ada 1000 sabtu bukti menunjukkan UMNO telah kencing kat PAS, kencing kat UMAH. UMNO bekerjasama dengan DAP, berbincang dengan DAP, memikirkan kerjasama dengan DAP, bekerjasama dengan Anwar. So, bukti-bukti 1001 menunjukkan UMNO bermaharaja lela dan kencing kat PAS. Tapi PAS masih nak tunggu dan lihat, ya? Tapi maklumlah, ini adalah parti pakar-pakar lebay-lebay buta alam, petik dalil. Okey, pakar-pakar buta belit agama. Okey, sebab PAS akhirnya dia akan cuba berpaut kepada siapa sahaja yang boleh membenarkan parti itu kembangkan sayap pada PRU15. Itu sahaja yang PAS nak. Okey. So, apa pun semua ni menjadikan Melayu Islam berpecah, menjadikan Melayu Islam meluat terhadap UMNO, menjadikan Melayu Islam meluat terhadap DAP, menjadikan Melayu Islam meluat terhadap PAS, dan ini makin meningkatkan kekuatan orang blok kuasa ketiga.